Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli as-suffah radhiyallahu anhu, qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'inni ala nafsika bikathrati sujud atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ataupun lebih dikenali dengan nama Abi Firas radhiyallahu anhu, dia adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah daripada kalangan Ahlus Suffah, yakni orang-orang miskin yang duduk di sekeliling masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca cerita tentang Ahlus Suffah ni di Masjid Bayan Baru dulu. Ahlus Suffah ni adalah orang-orang yang mai daripada tempat jauh, mai duduk di keliling Masjid Nabawi dengan tujuan nak belajar ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Suffah ni terdiri daripada orang-orang fakir, miskin, tak ada apa-apa benda, melainkan semata-mata kerana nak mengaji daripada Nabi, nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Firas ataupun nama dia yang sebenar Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini di antara Ahlus Suffah ini. Dan dia minta untuk menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menceritakan sedikit daripada pengalaman dia sewaktu dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Firas, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya pernah bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Saya berkhidmat kepada Nabi. Bila Nabi nak berwuduk, saya bawa air untuk Nabi berwuduk. Dan saya memenuhi hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, maksud memenuhi hajat Nabi itu ialah memenuhi segala keperluan Nabi. Nabi nak ambil ayat semayang, dia buat mai ayat. Nabi nak pakaian, dia buat mai pakaian. Jadi khadam Nabi. Apa Nabi mau, dia pergi ambil bawa mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dia cerita dekat kita semua. Dia kata, pernah aku satu malam itu bermalam bersama dengan Nabi. Dan pada malam tu Nabi nak bakit semayang. Aku sediakan air untuk Nabi berwuduk. Dan aku memenuhi semua keperluan Nabi SAW pada malam tu. Faqala Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi kata ke dia. Nabi kata, salni. Nabi kata, kamu mau apa? Kamu minta kat aku. Nabi kata kat dia macam tu. Oleh kerana dia ni khidmat dekat Nabi. Dia jadi khadam Nabi. Oleh kerana dia habis masa untuk nak bekerja untuk Nabi SAW. Satu malam tu Nabi kata dekat dia. Nabi kata, salni. Kamu minta apa yang kamu nak minta pada aku. Faqultu, maka kata Abu Firas ini, dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata, kalau bolehlah aku nak minta apa-apa daripada kamu, aku nak minta satu aja. Dia kata, aku nak minta esok aku nak jadi kawan kamu di dalam syurga. Oh, dia minta yang tu. Kan? Nabi bagi peluang ke dia, kamu nak minta apa? Minta. Dia tak minta supaya Nabi SAW doa supaya dia kaya. Dia tak minta supaya Nabi SAW doa kepada dia supaya dia ni dapat rumah tangga yang bahagia. Dia tak minta benda-benda hak jenis kebendaan ni, dia tak minta. Sebaliknya hak dia minta ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah boleh aku nak minta ke kamu, aku nak minta satu aja. Aku minta supaya aku boleh jadi kawan kamu dalam syurga. Oh, ini orang cerdik, orang bijak. Dia minta benda tu. Faqala Nabi SAW. Nabi kata kat dia, awa ghaira zalik. Nabi kata, hak tu tak apalah. Ada hak lain kamu nak minta? Nabi tanya dia, awa ghaira zalik, ataupun ada lagi hak lain kamu nak minta pada aku? Qultu huwa dhak. Dia kata dekat Nabi, dia kata tu saja, tak ada hak lain. Dia kata, kalau bolehlah, kalau boleh saya minta satu benda, yang benda tu saya akan dapat, saya nak minta hak ni satu aja, lain tak mak. Saya nak minta esok dalam syurga, esok saya boleh jadi teman kepada Tuhan ya Rasulullah. Tu aja yang dia nak. Qala Nabi SAW. Nabi kata kat dia, fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Nabi kata, kalau hak tu yang kamu mau, kamu kena tolong aku. Nabi kata, kamu kena tolong aku untuk nak melaksanakan permintaan kamu itu. Kalau tu yang kamu mau, kalau kamu mau satu tu aja, esok kamu nak jadi kawan aku dalam syurga. Kalau tu yang kamu mau, kamu kena tolong aku untuk nak pastikan kamu dapat benda tu. Kamu tolong aku bikasarati sujud. Nabi kata, kamu kena banyak sujud kepada Allah. Maksudnya kena banyak semayang sunat, sembah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tolong buat yang tu, aku minta dekat Tuhan supaya esok kamu jadi kawan aku dalam syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa nak dapat jannah, nak dapat syurga Allah ni bukan senang. Nak dapat jannah, nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ni, di antara syarat dia, kita kena kuat sembah Allah. Kita kena kuat sujud kepada Allah. Kita kena kuat abdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam laylah. Fa'atal al-qiyam. Hatta hamamtu bi amri su'. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlis wa ad'a. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ini nama cukup terkenal lah, banyak riwayat hadis Nabi.
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini nama yang sangat popular. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni, dia cerita satu pengalaman dia dengan Nabi. Kata dia, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Satu malam dia kata, aku semayang sunat dengan Nabi. Fa'atal al-qiyam. Dia kata, Masya Allah, Nabi semayang sunat, qiyamnya, berdirinya sungguh lama. Dia kata. Dia nak cerita satu pengalaman. Dia semayang sunat dengan Nabi pada satu malam. Dia kata Nabi ni bila semayang sunat, fa'atal al-qiyam. Nabi berdiri ni dalam semayang sunat dia ni, Nabi berdiri cukup lama. Tuan-tuan, hadis kita baca di masjid Sungai Rambai baru beberapa malam lepas, cerita Nabi SAW semayang gerhana matahari. Rakaat pertama baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah Al-Baqarah daripada awal sampai habis. Kemudian baru rokok. Rokok Nabi tu, lamanya rokok itu sama macam lama orang baca surah Al-Baqarah daripada awal sampai habis. Kemudian Nabi i'tidal. Bila i'tidal, baca Fatihah, baca pula surah Ali Imran daripada awal sampai habis. Selepas habis baca surah Ali Imran, Nabi rokok pula. Rokok Nabi itu pula lamanya selama masa orang membaca surah Ali Imran. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian bangkit rakaat kedua. Nabi baca Fatihah. Habis Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Ma'idah. Habis baca surah Al-Ma'idah daripada awal sampai habis, Nabi rokok. Rokok Nabi itu selama masa orang membaca surah Al-Ma'idah. Kemudian Nabi bangkit daripada rokok, Nabi baca surah Al-Fatihah, baca surah An-Nisa. Daripada awal sampai habis. Kemudian Nabi rokok pula. Rokok pula tu selama masa orang membaca surah An-Nisa daripada awal sampai habis. Kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir, kemudian habis semayang. Itu baru semayang sunat gerhana saja. Nabi SAW satu orang manusia yang apabila dia semayang sunat dia diceritakan oleh sahabat rapat dia ni Abdullah bin Mas'ud. Dia kata sallaitu ma'an Nabi SAW lailah. Satu malam tu dia kata aku semayang sunat sama dengan Nabi SAW. Fa'atal al-qiyam. Nabi cukup lama waktu berdiri dalam semayang sunat ni. Hatta hamamtu bi amri su'. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata sehinggalah aku sengaja nak buat benda yang tak elok. Dia kata. Dia yang semayang dengan Nabi SAW ni, dia kata terlampau lama sangat Nabi duduk berdiri semayang sunat ni, sampai teringat dalam hati dia, sengaja nak buat benda tak elok. Bila dia kata macam tu, sahabat tanya dia. Sahabat kata, wa ma hamamta minhu, wa ma hamamta bih. Apa benda yang kamu teringat tak elok dalam diri kamu tu, yang kamu kata kamu sengaja nak buat tak elok dalam diri kamu tu, apa benda? Jawab Ibnu Mas'ud, dia kata hamamtu an ajlis wa ad'ah. Aku sampai ke peringkat aku bercadang nak duduk aja dan nak keluar daripada semayang bersama dengan Nabi, kerana tak tahan lamanya Nabi berdiri di dalam semayang sunat dia. Itu dia. Tu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang cukup punya terkenal, dia pun surrender dengan ibadat Nabi ni. Dia cerita satu pengalaman dia semayang sunat dengan Nabi. Dia cerita satu, dia kata hak satu ni pun dia tak boleh lah, dia tak boleh tahan dah. Punya lamanya duduk berdiri dalam semayang sunat ni, tak rokok-rokok, duduk berdiri semayang sunat tu, sampai teringat dalam hati dia, aku tak mahu dah, aku nak berhenti tani lah, tak boleh pi dah. Kuat sungguh ibadat Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tidak heran dalam hadis hak mula tadi, bila Abu Firas
Nabi SAW kata dekat dia, apa kamu nak minta kat aku? Minta. Dia minta supaya esok dia jadi kawan Nabi di dalam syurga. Nabi kata minta hak lain. Dia kata hak lain tak ada. Aku nak minta yang tu aja satu. Esok dia kata aku nak jadi kawan kamu di dalam syurga. Nabi kata kat dia, kalau itu yang kamu nak, kamu kena tolong aku. Aku nak minta dekat Tuhan supaya kamu jadi kawan aku dalam syurga. Nak minta saja dalam keadaan kamu tak ada usaha, tak boleh. Nabi kata, kamu tolong aku supaya doa yang aku minta kat Tuhan ni, Tuhan makbul untuk kamu. Tolong apa? Tolong banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu buat yang tu, aku minta dekat Tuhan, insya-Allah kamu dapat apa yang kamu hajatkan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita biasa dengar hadis Nabi SAW, riwayat daripada Aisyah yang menceritakan Nabi SAW apabila Nabi berdiri untuk nak semayang malam sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi. Yang ni hadis cukup popular. Cukup popular. Masuk dengan malam ni, kita dengar tak tahu berapa ratus kali dah. Tapi kaki kita tak bengkak lagi. Kita dengar hadis ni, dengar hadis kata Nabi semayang malam sampai bengkak kaki ni, masuk malam ni tak tahu berapa ratus kali dengar dah. Tapi kita tak buat lagi. Nabi SAW, Aisyah kata, kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi ni berdiri semayang malam sampai bengkak kaki. Sampai Aisyah kata dekat Nabi, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Pasal apalah kamu sampai macam ni punya duk buat ya Rasulullah? Pasal apalah kamu semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah janji dah, Allah akan ampun dosa kamu hak dulu, hak tak buat lagi pun. Kalau kamu buat, Allah ampun. Buat apalah kamu semayang sampai bengkak kaki? Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tak bolehkah kalau sekiranya aku suka nak jadikan diri aku ni hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita kata, surga Allah ni sangat mahal harga dia. Sangat mahal. Surga Allah tak boleh beli dengan duit ringgit. Syurga Allah, Allah hanya akan bagi kepada orang yang ikhlas di dalam mengabdi diri pada dia. Dan itu rahsia Allah. Allah saja tahu siapa di kalangan kita yang ikhlas di dalam mengabdi diri dekat dia. Mana-mana manusia yang ikhlas di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janji kepada dia kebaikan di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat janji baik Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Jilid 16, muka surat 196. Muka surat 196. Kita masuk satu tajuk baru. Bab ma jaa fi zihabil basar. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hilang pandangan mata, yakni menjadi buta. Ini satu tajuk malam ni. Kita masih lagi berada di bawah tajuk besar dia, ujian Allah. Ada di kalangan manusia Allah uji dia dalam bentuk mata tak boleh tengok elok-elok, tiba-tiba Allah bagi buta. Dan di antara orang yang dah kena ujian hilang penglihatan mata ni ialah Imam Bukhari. Tuan-tuan, kita duk baca hadis, baca, kita kata hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari ni masa kecil dia buta. 2 tahun buta. 2 tahun buta. Selama 2 tahun dia buta tu, mak dia pun orang-orang yang salihah lah, orang baik-baik lah. Orang yang baik-baik ni, imam-imam yang besar-besar ni, keluarga semua baik-baik. Imam Al-Bukhari ni daripada kecil buta. Mak dia dalam tempoh masa 2 tahun ni berdoa menangis. Tiap-tiap kali berdoa menangis. Kerana nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah nampakkan mata anak dia.
Mak yang salihah, mak yang baik ni berdoa selama 2 tahun, tak putus asa, tak jemu, tak pernah berasa Tuhan tak makbul doa dia. Mak Al-Bukhari, mak Imam Bukhari ni berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Setiap kali berdoa menangis, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak dia boleh tengok. Setelah 2 tahun dia berdoa, ini dalam catatan riwayatnya. Setelah 2 tahun dia berdoa, tiba-tiba satu malam tu mak dia mimpi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mak dia mimpi jumpa satu orang dan orang tu kata dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata orang yang dalam mimpi dia ni, yang kata Nabi Ibrahim ni, dia kata hari ni, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kamu. Kerana berkat doa kamu dan juga berkat tangisan kamu, Allah Subhanahu Wa Taala balikkan penglihatan kepada anak kamu. Dia bangkit daripada tidur dia, pergi tengok anak dia Al-Bukhari sudah boleh melihat semula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ni. Ni kita kata tidak ada benda yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh buat semua. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena musibah, kena balak, kena apa, yang orang kata tak ada harapan dah, kita kena ingat kita orang Islam ada satu harapan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi benda yang manusia semua kata dah tak boleh dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk dia bab ma jaa fi zihabil basar, iaitu bab yang datang pada membicarakan hilang pandangan mata, yakni jadi buta. Ketahuilah saudaraku, adalah 2 mata itu sebesar-besar nikmat yang dikurnia Allah bagi seorang yang mukmin. Dia kata mata ni nikmat. Tuan-tuan, kita tak tahu kata mata ni nikmat sehinggalah Allah jadikan kita tak boleh tengok apa-apa benda. Masa tu kita tahu rupa-rupanya mata ni, ya Allah, cukup mahal harga dia. Kita tak tahu kata gigi ni nikmat sehinggalah satu hari Allah bagi sakit gigi. Sakit gigi ni baru kita tahu rupanya gigi yang kita nampak mudah ni sangatlah merupakan nikmat yang Allah bagi dekat kita. Satu nikmat yang cukup besar. Nikmat ni kita tak tahu sehinggalah satu hari bila Allah ambil nikmat tu baru kita tahu rupa-rupanya benda tu nikmat yang dianugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana manusia masa hidup atas dunia tak tahu bahawa dia tak kena azab tu nikmat sehinggalah esok di hari akhirat Allah bubuh dia dalam azab neraka baru dia tahu kata tidak kena azab itu nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana dengan mata itulah dapat memandang beberapa nikmat yang lain pula. Mata tu sendiri nikmat. Dengan mata ni kita boleh tengok banyak nikmat lain. Banyak nikmat lain kita boleh tengok. Tuan-tuan, jangan buat pasal kita balik kerja penat-penat kan, sampai di rumah ada belah ikan dalam akuarium. Kita tengok ikan duk berenang dalam akuarium tu pun rasa nikmat. Tambah ikan apa? Luhan apa? Daripada gila lah ni. Tengok ikan dalam akuarium tu, ikan duk berenang tu. Balik masjid pukul 10, pukul 11 malam ni, balik-balik buka lampu akuarium tu, nampak ikan duk jalan tu. Dia hilang penat. Mata yang Allah bagi kat kita ni, kita tengok tu, kita tumpang ketenangan. Nikmat tu mai kat kita, mai melalui jalan melihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di situ, boleh dapat nama bagus. Boleh memandang dengan mata segala barang yang menyukakan hati. Boleh senang belajar apa sesuatu pada guru dengan memandang mata. Boleh dapat nama bagus kepada sekalian makhluk kerana tiada buta mata. Itu dia. Ni, di antara nikmat mata yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita ni ialah kita boleh tengok. Kita tengok, kita boleh fikir. Tuan-tuan, tengok lebih berkesan daripada dengar. Satu orang mai cerita kat kita tentang orang miskin. Dia pandai cerita macam mana pun tak sama kesan dia dengan kita pergi tengok orang miskin. Dia cerita tentang satu orang miskin, siapa pun tak peduli kat dia, hidup cukup punya susah, nak makan pun tak ada.
dia pandai cerita kat kita, kita rasalah sikit simpati. Tapi tak dah cakap banyak, bawa kita pergi tunjuk orang tak dimaksudkan tu. Kita tengok-tengok tu, cukup memberi pengajaran kepada kita. Mata ni cukup punya penting sampai macam tu. Sama dengan orang yang tak main masjid mengaji, pakai dengar kaset di rumah. Tak sama dengan orang yang main duduk dengar kuliah mengaji. Tak sama. Pasal dengar kaset saja lain. Main duduk tengok sendiri lain. Keadaan dia lain. Selain daripada kita duduk di dalam taman syurga Allah, selain daripada tu kesan dekat kita lain. Ni yang dia nak sebut dekat kita ni. Dia kata boleh memandang dengan mata segala barang yang menyukakan hati. Mata boleh tengok kalau ada nikmat mata. Boleh senang belajar apa sesuatu daripada guru dengan memandang mata. Kita senang, kita pergi duduk dalam satu kursus haji, kita tengok macam mana cara nak buat haji. Lebih senang daripada kita duduk di rumah, duduk dengar aja cerita pasal haji. Nak belajar lebih mudah dapat kalau sekiranya tengok sekali dengan dengar berbanding dengan dengar tapi tak tengok. Begitu. Boleh dapat nama bagus pada sekalian makhluk kerana tidak buta mata. Dan apabila buta, maka sudahlah keji rupa dipandang oleh manusia dan membawa kepada dihina oleh mereka itu dan diperlecehnya. Ada juga orang setengah-setengah ni, dia tengok orang buta, dia buat main-main. Kerana buta, apa salah dia? Dia tak ada salah apa. Tapi oleh kerana dia buta, orang buat main-main dia. Dia saja, dia tarik-tarik, jalan kot ni, dia suruh jalan pergi butir parit. Orang tua tu jatuh. Orang jahat, dia boleh buat ke orang buta macam tu. Jahat. Ada kata pakcik nak lintas jalan, nanti Zat. Dia kata nanti Zat tu masa tu kereta tak ada. Bila kereta mai, ada kata pakcik lintas. Dum kena. Jahat. Oh, orang jahat lebih pada tu dia boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana buta menjadi membuka ruang kepada orang untuk buat naya dia. Orang nak peleceh dia. Dan boleh diusiknya dan boleh dipermain-mainkannya. Kerana buta, ada orang yang nakal-nakal, yang jahat-jahat ni boleh pergi usik, pergi buat main-main ke dia. Begitu. Dia kata dan banyak faedah dua mata akan sebagai faedah besar yang tiada terbilangkan. Kalau nak karang nikmat mata ni saja, dia kata tak larat karang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung, nak bilang, nak kira nikmat Allah bagi kat kamu, la tuhsuha. Kamu tak akan terbilang banyaknya. Banyak sungguh nikmat Tuhan bagi kat kita. Begitu. Dengan kerana itu, apabila telah buta seseorang itu, maka ia itu telah diturunkan satu bala besar kepada dia. Dengan kerana itu, apabila kita ada celek elok-elok, tiba-tiba jadi buta, itu satu bala, satu ujian Tuhan nak bagi ke kita. Banyak tuan-tuan. Kalau tidak doktor dekat Bermarut tu tak kaya lah. Dekat Bermarut tu ada satu doktor mata cukup terkenal. Operate mata orang ni 20 minit. 3,500 kena. Kita bila makin tua dia duk main selaput mata lah apalah semua. Daripada duk boleh tengok terang, kena pakai cermin mata. Dah pakai cermin mata pun dia duk main selaput makin teruk. Lama-lama dia kelabu, pakai cermin mata pun tak ada apa. Duk tenyih biji mata, tengok tak mau nak nampak elok. Pergi check dekat doktor mata, dia kata apa? Yang ni kena operate, kena buang selaput mata. Operation start saja. Dia kata 20 minit saja. Tak payah duduk di ward. Dia operate 20 minit, you boleh balik. Dia kata 3,500 sebelah. Bertimpa-timpa pi dekat Bermarut tu. Daripada Singapura pun turun mai. Dipotong buang selaput mata 3,500. Balik pakai cermin mata hitam. Dia kata ambil orang tua ni. Kawan potong je mata. Lepas daripada sebulan pakai cermin mata hitam, buka, serupa dapat biji mata baru. Serupa dapat biji mata baru. Daripada sini tengok kereta duk parking belakang masjid tu, boleh baca nombor kereta. Dia kata aku berasa mudah. Dia kata. Nikmat mata ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia main kelabu biji mata, itu ujian Tuhan nak bagi kat kita. Begitu. Sekurang-kurangnya payah berjalan di atas muka bumi dengan tidak berpimpin. Setidak-tidaknya bila kelabu mata ni nak berjalan susah. Tak usah cerita hal lain lagi.
Setidak-tidaknya bila Allah uji kita dengan kelabu biji mata ni nak berjalan, kalau tak ada orang mai tolong pegang tangan, susah. Tengok ni nampak tak nampak, nampak tak nampak, susah. Pergerakan semua jadi susah. Maka siapa sabar atas dirinya pada pemberian Tuhan itu, maka tidak dibalas Allah kepadanya melainkan syurga juga, dia kata. Kalau siapa yang Allah bagi dekat dia mata kelabu sampai satu peringkat, sampai tengok apa pun tak nampak, harap orang pimpin dia, siapa yang Allah bagi ujian macam tu kat dia, dia sabar dengan ujian tu, Tuhan kata atas kesabaran dia tu, Tuhan janji dekat dia syurga. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul idza akhadhtu karimatai 'abdi fid dunya lam yakun lahu jazaa'un illa al-jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, apabila aku ambil dua kemuliaan hamba aku, yakni aku jadikan hamba aku buta kedua mata dia dalam dunia, kemudian redha dia akan perbuatan Tuhan itu serta sabar ia, nescaya tiada balasan baginya melainkan syurga. Itu dia. Dua mata ni dalam bahasa hadisnya dia kata karimatai, dua kemuliaan. Biji mata ni kemuliaan. Itu sebab tuan-tuan, Dajjal, Tuhan bagi dia ada sebiji aja biji mata, sebelah lagi tak ada langsung. Hak sebiji tu pun dia tersembuai keluar macam buah anggur. Tuhan buat Dajjal dalam rupa yang macam tu dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak tunjuk kata ini bukan Tuhan. Pasal apa? Pasal pada dia ada keaiban, ada aib. Dan kalau Tuhan betul, pasal apa duk biar muka cacat, mata buta? Kalau Tuhan betul, tentu dia buat diri dia sempurna. Dia tak boleh nak jadikan diri dia sempurna, makna dia bukan Tuhan. Tuhan mesti sempurna. Maka mata tak ada sebelah itu menunjukkan tidak ada kemuliaan bagi Dajjal. Begitu. Maka dua biji mata ni Nabi kata adalah dua kemuliaan yang Allah bagi kepada manusia. Bila Allah ambil dua kemuliaan ni dan manusia yang kena ambil ni sabar dan redha dengan apa yang Tuhan buat kat dia, Tuhan kata aku janji kepada dia ni syurga. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah buta dua mata serta sabar atas dia. Sesungguhnya telah lalu di dalam hadis tadi keterangan berpahala orang yang buta dua mata serta sabar dan redha dia atas butanya itu. Dan ialah satu bala yang tidak lepas ia sehingga mati. Ni ujian Tuhan bagi bila mata tak nampak. Maka hendaklah seorang yang buta itu berfikir dan teringat dia akan butanya itu satu pemberian dan takdir Tuhan yang baik kepadanya. Tuan-tuan, ini ajaran Islam. Kita ni apa pun yang kena kat kita, kita kena fikir positif. Tuhan takdirkan benda ni dekat aku, mesti ada kebaikan. Tuhan bagi apa pun kat kita, walaupun tak baik bagi kita, kita rasa tak baik lah, boleh duk tengok elok-elok, tak boleh tengok, tak baik. Tetapi yang tak baik tu kita kena faham, ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena fikir positif dengan Tuhan macam tu. Dan suka redha akan pemberian Tuhan. Tuhan bagi apa pun redha. Alhamdulillah Tuhan bagi kat aku macam ni. Kalau Tuhan tak bagi aku macam ni, tak tahu aku nak jadi macam mana. Mu ingat macam tu. Alhamdulillah Tuhan bagi kat kita macam ni lah ni. Nak kata kaya sangat pun tak, nak kata miskin melarat sampai kutip makanan kat tepi jalan pun tak. Kita boleh duduk di rumah, ada rumah panas matahari, hujan ribut kita tak kena, makan minum kita cukup walaupun tak semewah setengah orang lain. Tetapi apa yang Tuhan bagi kat kita lah ni cukup baik dah untuk kita. Kita ada masa untuk main masjid, kita ada masa untuk mengaji agama, kita ada masa untuk masyarakat dengan orang. Kita ada serba sikit. Hak Tuhan bagi kat kita ni cukup baik dah. Fikir positif dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Kalau sekiranya Allah bagi kita kaya raya, tak tahu malam ni kita ada di mana. Kalau Tuhan bagi kita miskin melarat sangat pun, tak tahulah apa nak jadi kat kita malam ni. Hak lagu Tuhan bagilah cukup cantik lah.
Cukup cantik dah. Anak seorang pun tak ada yang mati kebuluran, tak ada benda nak makan. Begitu. Kerana tidak diletakkan Allah atas dirinya demikian, melainkan kerana membanyakkan pahalanya serta suka redanya akan letakkan Tuhan itu. Dia Tuhan bagi kat kita ni, nak bagi kita ni lagi ingat dekat Tuhan. Ni Tuhan bagi kat kita ni, nak bagi kita lagi ingat dekat Tuhan. Contoh orang yang paling ingat Tuhan ni siapa? Orang sakit lah. Oh, mulut ni Allah, Allah. Dah, kita lenguh pinggang pun sebut Allah dah. Lenguh pinggang, habis semayang apa semua, wirid apa sikit, baca Quran apa semua. Ada tu sejam dah kita duduk atas tikar semayang ni, kita pun ambil Quran tak atas meja, nak bangkit, nak lipat sejadah tu, dia tangkap pinggang. Aduh, Allah sebut Allah. Cuba bangkit sedih gitu, nak sebut Allah. Bila dia tangkap tu Allah. Bayangkan orang yang sakit tu terlantar atas katil hospital. Allah ni bukan saja duduk di mulut, duduk di hati Allah ni. Duduk di hati. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Baik, kerana apabila datang satu nikmat yang tertentu dengan memandang mata tiada dapat ia, maka pada masa itu tiada ia marah akan untung dirinya itu. Bahkan sabak dia, jikalau ada ingin yang teramat di dalam hatinya sekalipun, maka tiada ia pedulikan hatinya yang cenderung kepada ingin itu. Bahkan berkuat hatinya kepada yang ditakdirkan Tuhan dan letakkan Tuhan itu juga. Dia rela. Teringin nak tengok ni, teringin. Dulu dah biasa dah mata boleh tengok semua benda. Lah ni Tuhan bagi kelabu, tengok tak apa nak nampak. Hati ni punya teringin, kalau boleh nak mata terang balik. Tapi dalam keadaan duk teringin tu, tetap dia reda dengan apa yang Tuhan takdirkan dekat dia. Reda, begitu. Bermula dalil atas sekalian yang tersebut itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah azza wa jalla, man azhabtu habibatayhi fa sabara wa ihtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah diangkatkan hadis ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, berfirman Tuhan yang maha tinggi lagi maha mulia, siapa yang telah aku hilangkan dua kekasihnya, yakni dua matanya aku butakan, kemudian sabak dia dan mengirakan pahala daripada Allah, nescaya tiada aku redha pahala baginya selain daripada syurga. Itu lagi satu hadis. Tuhan kata mana-mana manusia yang aku ambil dua kekasih dia. Hak tadi dia kata dua kemuliaan, ni pula dia kata dua kekasih. Makna kata mata ni tuan-tuan, keperluan kita. Keperluan mata ni. Kalaulah kita diberi pilih, mau mata ke mau dua tangan ke, nak pilih hak mana? Tangan pun mau juga, mata pun mau juga. Kita kata mau semua, aja kata tak boleh. Pilih mata atau tangan, nak buat apa mana? Kita tak ambil mata kanan, ambil tangan kanan. Kalau gitu, tak boleh. Dia kata kalau mata saja, tangan saja. Mau hak mana? Susah macam ni. Susah macam ni. Nak pilih kata, tak apa kalau macam tu bagi tangan lah, mata biar buta habis. Susah tuan-tuan. Dia kata tak apalah bagi mata lah, kata tangan tak ada apa. Tunggu mana pula. Susah kita. Pendek kata hak Tuhan bagi kat kita ni, kita mau semua. Dan kita tak mau Tuhan ambil balik walau satu pun. Kita tak mau. Kalau boleh nak minta Tuhan kekalkan nikmat yang ada kat kita ni sampai mati. Biar nikmat ni ada ke kita. Tapi kalau dia suruh pilih juga mau hak mana, susah kita. Pasal apa? Pasal bagi kita semua nikmat sama nilai. Semua sangat diperlukan oleh kita semua. Begitu. Baik. Dia kata, nescaya tiada aku redha pahala bagi orang yang sabar ni melainkan syurga. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Irbad bin Sarih. Irbad tu bukan Iryad, boba dia tu. Tajuk baru, bab ma jaa fin nadam ba'da al-maut. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan menyesal selepas daripada mati. Ni menyesal ni selalunya lepas mati ya, baru menyesal. Lagi hidup-hidup ni tak menyesal. Tak usah siapa medok abang apa kat kita lah, dengar tapi tak percaya pun.
Tapi mati esok ni, masuk kubur tu, tengok kubur tu dia jadi sempit, dia jadi gelap, dia duk main himpit tulang sampai selisih. Masa tu baru menyesal. Masa tu kalau boleh minta nak hidup balik, nak jadi orang baik. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa nyawa Tuhan nak suruh malaikat tarik daripada diri kita pun kita minta dekat Tuhan. Minta kalau boleh tangguh saat masa mati ni, tangguh saat. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang yang soleh. Dalam surah Al-Munafiqun ke apa ada sebut tentang ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan menyesal kemudian daripada mati. Ketahuilah menyesal berlaku dahulu daripada mati dan kemudian daripada mati. Menyesal ni biasa jadi. Orang yang belum mati lagi biasa menyesal, dan orang yang dah mati menyesal cukup ramai. Begitu. Tetapi menyesal dahulu daripada mati boleh dibuatkan iktibar dan pengajaran apa-apa yang menjadikan menyesal itu. Siapa yang menyesal sebelum mati, hak ni cantik. Hak ni cantik. Tapi orang yang menyesal lepas mati, tak ada guna lagi dah. Begitu. Dan tidaklah diperbuat lagi barang yang menjadikan menyesal itu. Kalau masa hidup ni menyesal, kita akan tinggal terus benda kita buat dulu. Ada tuan-tuan orang masa hidup ni jahat, Allah yang mengetahui. Jahat sungguh. Minum arak, berzina, bunuh orang, segala-gala benda dia buat. Segala-gala benda dia buat. Sampai dah umur 60 baru menyesal. Menyesal nak berhenti. Masih baik lagi. Pasal apa? Pasal dia belum mati, dia menyesal. Bertaubat, minta ampun dekat Tuhan, menangis tengah malam dan sebagainya, menyesal. Tak lama selepas dia menyesal, dia pun meninggal dunia. Dia meninggal tu dalam keadaan dia sangat menyesal. 60 tahun umur Tuhan bagi ke dia, tak ada benda baik dia buat melainkan benda jahat semata-mata. Baru nak jadi baik dalam setahun, tiba-tiba sampai masa meninggal dunia. Okey lagi orang macam ni sebab dia menyesal sebelum dia mati. Berbanding dengan orang yang sampai mati tu buat jahat, bila masuk dalam kubur menyesal dia atas perbuatan jahat dia, tak boleh buat apa langsung dah. Dia kata dan tidaklah diperbuat lagi barang yang menjadikan menyesal itu. Dan ada pun menyesal di akhirat itu ialah menyesal selepas mati. Maka tidaklah dapat dijadikan iktibar dan pengajaran bagi diri, kerana negeri akhirat bukannya negeri beramal. Akhirat ni mula dengan mati. Mati itu hari akhir bagi kita. Itu akhirat kita. Mati itu hari akhir kepada kita semua. Lepas daripada mati itu, kita pindah ke satu alam, dia panggil alam barzakh. Alam barzakh adalah alam yang pertama untuk alam akhirat yang kekal abadi. Di alam barzakh, apa satu benda kita tak boleh buat dah. Cuma selagi tak kiamat, maka selagi itulah kita cuma harap 3 saja channel pahala nak naik kat kita. Yang pertama, sedekah jariah. Kok atas dunia dulu ada buat sedekah jariah, bagi kapet orang semayang di masjid ke, pasang kipas angin di masjid ke, apa benda yang kita buat yang orang duk guna. Selagi orang guna benda tu, pahala mai kat kita. Walaupun kita duduk di alam barzakh. Yang kedua, ilmu. Kita ada ilmu tak banyak mana. Kita pernah pergi cerita ilmu yang ada kat kita ni ke kawan kita yang ada kerja satu pejabat. Dan kawan tu pun kerana kita cerita kat dia, dia dapat benda tu, dia amalkan benda yang kita abang kat dia. Sampai mati dia duk amal benda tu. Dia duk buat amalan tu, kita boleh pahala sama. Ilmu yang bermanfaat yang kita bagi ke dia. Yang ketiga, tinggal anak hak soleh, anak hak baik-baik. Kita dah mati dah pun dia tak pernah lupa. Tiap-tiap kali lepas semayang angkat tangan minta doa dekat Tuhan supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat kepada kita duduk dalam alam barzakh, dalam kubur ni. Kalau ada 3 benda ni, masih lagi ada saluran pahala duk mai kat kita. Tak ada 3 ni, kita duduk dalam alam barzakh, duduk saja nak tunggu kiamat. Bila mai aja kiamat, apa pun tak boleh buat apa dah dekat siapa-siapa. Anak tak boleh tolong pak dah, isteri tak boleh tolong suami dah, siapa pun tak boleh tolong siapa dah. Bila bermula saja kiamat, iaitu hari kehancuran alam. Kata dia, bahkan negeri tempat ambil balasan baik
dan balasan jahat jua. Yang kata akhirat ni ialah tempat untuk kita nak ambil balas baik dengan balas azab daripada Tuhan. Dan menyesal di sana ada macam-macam rupa sesalnya. Ada yang menyesal diri kurang amalan. Dia kata ni satu golongan. Di akhirat satu golongan dia menyesal pasal dia kurang amalan. Dia buat amalan tak banyak mana. Hak amalan dia buat tak banyak mana tu Tuhan balas kat dia. Tak patutlah dengan hak dia buat ni. Tak padan. Amalan hak dia buat ni sikit sangat. Dia ni seumur hidup dia sebelum tidur sembahyang witir 3 rakaat. Sikit aja. Sebelum tidur, daripada mula dia reti tentang hadis cerita tentang sembahyang witir ni, daripada dia mula dengar hadis tu, dia amalkan sembahyang witir ni. Sampailah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Dia amalkan sembahyang witir sebelum tidur ni, sehinggalah dia meninggal dunia. Sikit saja amalan dia buat. Tapi amalan hak sikit tu, di hari akhirat Tuhan balas dekat dia, dia tak sangka Tuhan nak balas banyak sampai macam ni. Dia menyesal. Dia menyesal pasal apa? Dia kata kalau aku tahu Tuhan nak balas kat aku macam ni, tiap-tiap malam aku bangkit sembahyang tahajud. Dia kata. Kalau witir aku buat sikit ni pun Tuhan balas macam ni, kalau aku tahulah balasan Tuhan macam ni punya banyak, aku akan buat lebih lagi daripada aku buat hari tu ni. Yang ni satu, menyesal kerana buat amalan sikit. Dan ada yang menyesalkan diri tidak beramal. Hak ni teruk lah. Masa duduk atas dunia ni, duduk liau gitu aja. Duduk lagu lembu kebau gitu aja. Lembu kebau hidup, dia pun hidup. Lembu kebau makan, dia pun makan. Lembu kebau berak, dia pun berak. Lembu kebau tidur, dia pun tidur. Lembu kebau tak semayang, dia pun tak semayang. Dia lagu lembu kebau aja. Oh, hak jenis macam ni. Tak ada satu amal yang dia boleh bawa pergi depan Tuhan. Dia hidup atas dunia, tak ada beza dengan lembu kebau. Hak jenis macam ni, menyesalkan. Beralih tengok ada dalam hadis kata. Dia beralih sebelah yamin, sebelah kanan dia tidak ada melainkan zulmah, melainkan kegelapan. Dia beralih belah kiri, tidak ada apa melainkan zulmah, melainkan kegelapan. Dia tengok atas, dia tengok bawah, dia tengok depan, dia tengok belakang, tidak ada di keliling dia ni satu benda pun melainkan kegelapan semata-mata. Dan malaikat seru dekat dia, malaikat kata, itulah amalan kamu semasa di atas dunia. Tak ada satu pun yang membawa cahaya. Semuanya kegelapan. Maknanya, masa duduk atas dunia buat dosa, ataupun buat benda lara, benda yang tak boleh apa-apa kebaikan pada dia. Maka manusia hak macam ni, menyesalkan dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang menyesalkan dirinya tidak masuk Islam. Hak ni lagi satu golongan. Dia menyesal atas dunia dulu macam-macam duk dengar tentang Islam. Orang panggil main orang Islam daripada South Africa main suruh cakap Islam. Jemput dia yang bukan Islam main dengar. Dia main dengar. Dia faham apa yang kau tu kata. Terdetik juga dalam hati dia, betul ni Islam ni. Tapi tak masuk Islam sampai mati. Orang panggil saudara daripada Cina Islam mai suruh bercakap Islam depan dia. Dia dengar. Kawan tu cukup boleh convince dia. Dia yakin dengan apa yang kawan tu kata. Teringat dalam hati dia, betul ni Islam ni. Tapi tak masuk Islam sampai mati. Di sana esok menyesal ni Allah yang mengetahui. Dia kata kalau hari tu lah masa aku teringat nak masuk Islam. Kalau masa tu aku masuk Islam, hari ni aku ada peluang untuk masuk syurga Allah. Dengan kerana aku tak masuk Islam, hari ni sampai bila-bila aku duk kena bakar dalam api neraka Allah. Menyesal yang tidak ada satu benda boleh tolong dia. Kata dia dan lain-lain daripada sesalan di akhirat itu, macam-macam jenis menyesal dia ada di sana. Maka di sini ada dikeluarkan hadis daripada Imam At-Tirmizi yang menunjukkan atas seorang itu menyesal diri. Korang dapat pahala ketika kena balak di dalam dunia. Hadisnya an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Maksud dia diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Kata dia telah bersabda Nabi SAW, sukalah orang yang segar, segak dan ada cukup kuat badan dalam dunia. Suka mereka itu pada hari kiamat. Pada waktu melihat mereka diberi akan orang yang kena bala di dunia akan pahala. Kiranya jikalau kulit-kulit mereka ada digunting sekalipun di dalam dunia dengan gunting dan dipotong-potong sekalipun. Itu dia. Hadis ni nak cerita, kata ada manusia. Dia ni masa hidup atas dunia, ambil kulit tak bercalang langsung. Tak pernah rasa sakit, tak pernah susah. Hidup atas dunia ni 60 tahun, 70 tahun, kira senang lenang. Beranak keluar mai atas timbunan kekayaan. Tidak pernah kena uji. Hidup senang lenang, sihat walafiat, sakit pun tak ada, apa pun tak ada. Hidup dia semata-mata senang. Sampailah hari penghabis dia di atas dunia, dia mati pun dalam keadaan senyum elok. Di hari akhirat esok, Allah Subhanahu Wa Taala duk tunjuk depan mata ni, duk tunjuk orang-orang yang masa di atas dunia kena susah. Maka kerana susah tu mereka sabar, di akhirat Tuhan balas kebaikan. Dia bila tengok macam tu, dia rasa menyesal. Dia kata, awaklah aku dulu tak ada susah langsung. Kerana aku tak ada susah langsung, di hari akhirat ni aku tak dapat senang. Dia kata. Tuhan nak bagi balasan kebaikan dekat manusia ni, Tuhan tengok apa ujian yang dia kena di atas dunia. Ujian akan menentukan kesabaran dia. Kalau dia diuji dan dia sabar, balasan cukup hebat di sana. Di atas dunia tak pernah kena uji, senang lenang sampai mati. Maka tak ada banyak pahala yang boleh bagi ke dia. Sebab dia tak kena uji. Maka dia ni di hari akhirat esok dia menyesal pasal dia tak kena uji di atas dunia. Ujian ni rupa-rupanya tuan-tuan adalah kebaikan yang Allah bagi dekat kita. Ujian ni rupa-rupanya kebaikan Allah nak bagi ke kita. Tapi manusia masa hidup atas dunia dia salah faham. Dia duk ingat Tuhan duk uji dia ni, Tuhan tak sayang dia. Dia kata apa pasal aku aja yang duk kena, dia kata lagu tu. Hari tu sakit pun aku, lepas tu aksiden pun aku, lepas tu miskin pun aku. Dia kata, aku aja yang duk kena semua. Dia ni tak kena apa pun. Hang tengok tu, semayang dah, apa pun tak kena kat dia. Yang aku ni, nak pergi semayang yang motor langgang belakang ni. Dia duk marah Tuhan pasal ujian yang kena kat dia. Sedangkan dalam hadis ni Nabi kata apa? Kena uji ni menyebabkan di akhirat itu Allah bagi banyak pahala dan kebaikan kalau sekiranya dia sabar dengan ujian ni. Bahkan orang yang tak kena uji ni pula di hari akhirat itu menyesal pasal Tuhan tak uji dia. Begitu. Kata Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui dengan ini isnad melainkan daripada ini wajah. Dan itulah hal menyesal orang yang tidak kena bala. Ataupun kena sikit bala masa di dunia. Apabila sudah mereka itu sampai di sana, maka sudahlah mereka sukakan dirinya di dunia, akan banyak dan keras turun bala atas mereka itu. Orang-orang yang tak pernah kena uji apa atas dunia ni, akhirat esok mereka kata, awaklah Tuhan tak test aku langsung masa di atas dunia dulu. Dia mau ujian tu main ke dia supaya ujian boleh memberi pahala kepada dia. Begitu. Masalah dia kata menyesal, tak bertambah kebajikan dan tidak meninggalkan kejahatan. Sesungguhnya telah lalu dikhabarkan bahawasanya di akhirat ada macam-macam sesal orang ni. Akhirat itu macam-macam jenis menyesal ni. Dan telah dikhabarkan dahulu satu dalil yang menunjukkan sesal orang di akhirat itu. Dan di sini ada lagi satu hadis yang menunjukkan atas orang yang di sana menyesal kerana kurang kebajikan. Dan ada yang menyesal kerana tidak meninggalkan kejahatan. Begitu. Demikian hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yamut illa nadima." Qalu, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Qala in kana muhsinan nadima an la yakuna zdada wa in kana musian nadima an la yakuna naz'a. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tiada daripada seorang mukmin yang mati melainkan mati menyesal pada masa akhirat kelak. Nabi kata begitu. Nabi kata tak ada seorang manusia yang mati yang tak menyesal. Semua manusia mati, lepas itu dia nanti menyesal. Nabi kata macam tu. Apabila didengar sahabat akan sabda Nabi yang demikian itu, maka mereka pun lalu bertanya kepada Nabi, apakah yang disesalkan oleh mereka itu ya Rasulullah? Bila Nabi kata tak ada, hampa nak cari satu orang yang bila mati tak ada menyesal, tak ada. Semua orang mati menyesal. Sahabat tu tanya, sahabat kata, ya Rasulullah, nak menyesal pasal apa? Pasal apa yang semua orang bila mati menyesal? Pasal apa? Bila didengar Nabi akan pertanyaan itu, lalu jawab Nabi, jika ada orang itu orang yang berbuat baik dalam dunia, menyesal ia di akhirat akan tidak ada tambah akan kebajikan itu. Hak orang baik pun menyesal pasal dia tak buat banyak. Ambo dia kata aku silap sungguhlah. Dia kata duk baca Quran ni lepas subuh aja. Awaklah aku tak baca lepas sembahyang asar. Menyesal. Dia kata selama hidup hari tu ni lepas sembahyang subuh, sementara nak keluar pergi kerja tu baca Quran. Dia menyesal pasal dia hanya baca Quran lepas sembahyang subuh aja. Sedangkan dia sebenarnya boleh baca, lepas asar boleh baca, banyak lagi masa boleh baca. Tapi dia tak baca masa dia atas dunia dulu. Dia menyesal kerana dia tak baca apa. Dia menyesal, dia kata, aku ni seminggu sekali aja baca Yasin. Dia menyesal, awaklah baca seminggu sekali. Alangkah baiknya kalau hari-hari aku baca Quran. Dia menyesal, dia kata, aku ni awaklah sembahyang sunat ni sikit sangat. Kalau dijumlahkan bilangan rakaat sembahyang sunat seumur hidup dia, jumlah baru berapa rakaat saja. Tuan-tuan, kita dah cakap pasal bangkit tahajud. Sembahyang sunat ba'diyah, maghrib, ba'diyah, isya pun ramai orang tak bah. Kan? Bukanlah kita kata hadu keluar, berebut pintu keluar tu tak sembahyang. Mungkin mereka nak buat sunnah lebih baik, balik sembahyang di rumah. Sebab Nabi SAW, Nabi dia sembahyang sunat buat di rumah. Nabi habis sembahyang fardu, Nabi keluar balik rumah, sembahyang sunat di rumah. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Maksud dia, rumah hendaklah diterangi dengan sembahyang-sembahyang sunat. Jadi kalau orang hak lepas sembahyang fardu ni pakat keluar berebut-rebut kerana nak balik sembahyang sunat di rumah, itu lebih baiklah daripada orang yang sembahyang sunat ba'diyah di masjid. Dia lebih baik. Tapi takut kok keluar lagu tu aja. Di rumah pun dah, apa pun dah. Semata-mata takut orang curi kasut saja. Sayanglah. Sayang tuan-tuan. Peluang tu lah aja. Kalau nak buat pun lah aja. Nak mati tak tahu bila. Nak mati ni bukan tahu bila. Budak kecil pun mati. Umur muda lagi terdedah kepada risiko mati. Orang tua ada penyakit pula, lagilah kita takut. Bila-bila masa boleh mati. Cerita nak mati ni tak tahu bila. Jadi cerita dia ada ruang masa, buat. Ada ruang masa, buat. Tak usah duk tunggu aku nanti. Tak usah duk nanti. Ada ruang masa, buat. Tengah duk khayal atas kereta tu, teringat daripada duk khayal saja, baik aku zikir. Zikirlah tu juga. Subhanallah, alhamdulillah. Kita la haula wala quwwata. Kita dah baca dah hadis hari tu ni yang cerita sahabat-sahabat miskin mai komplain Nabi ni. Ya Rasulullah, semua pahala pi dekat orang kaya. Kami semayang, depa semayang. Kami puasa, depa puasa. Depa boleh sedekah, kami tak boleh. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, mau dah aku nak bagi tahu dekat hampa satu amalan yang kalau hampa buat amalan ni, hampa dapat pahala macam orang kaya yang duk sedekah. Sahabat kata mau. Nabi kata apa? Tiap-tiap kali lepas semayang, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nabi kata lagu tu. Sahabat pun sama ke pahala? Nabi kata sama dengan pahala orang sedekah. Balik pakat buat. Lepas semayang mesti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagi cukup 33, 33, 33. Orang kaya tengok, buat juga.
Pergi pula jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia kata, lah, mereka buat juga. Duk ingat kami buat hak tu, mereka tak buat lagu draw lah. Pasal mereka sedekah, kami tak boleh sedekah. Maka kami buat dalam bentuk ni, samalah dengan mereka. Buat tu buat juga. Nabi kata apa? Nabi kata, itulah kelebihan orang kaya. Nabi kata, habis. Itulah kelebihan orang kaya. Nabi kata, kalau kamu mau juga kelebihan macam yang ada kat mereka, usaha lebih sikit bagi jadi kaya juga. Hadis tu kita dengar, kita buat kata. Ramai orang lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Fatihah sekali, doa, ambil sejadah, lipat habis. Dia nak zikir tu, dia nak subhanallah 33 tu, dia berasa lambat lah. Tuan-tuan, cuba tengok time betul-betul. Kita subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, berapa minit kita ambil? Allahu Akbar tu tak sampai 5 minit, tak sampai pun. 5 minit untuk nak zikir dekat Allah tu kita rasa tak boleh buat. Tuan-tuan bayangkan rugi macam mana kita. 5 minit aja nak ambil masa zikir tu, zikir dengan sebutan yang cermat elok. 5 minit lah kita kata. 5 minit tu kita rasa bakhil sungguh kita dengan Tuhan ni. Nak zikir, nak puji Tuhan 5 minit tu kita rasa terlampau lama. Sedangkan kita boleh buat banyak benda lara lain. Bukan 5 minit, sampai 5 jam kita boleh buat tanpa jemu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang miskin. Kita ni miskin, depan Allah miskin. Jadi Nabi SAW ingatkan kita tentang benda-benda ni. Jika ada orang itu, orang yang berbuat baik dalam dunia, menyesal dia di akhirat. Kerana tidak ada bertambah kebajikan itu. Dia menyesal. Walaupun dia ada buat baik, dia menyesal. Patut aku buat lebih pada aku buat itu ni. Begitu. Dan jika ada ia orang yang buat jahat, maka menyesal dia akan tiada ia meninggalkan buat jahat itu. Ni lebih lagi lah. Jahat sampai mati jahat. Sampai mati atas perut perempuan jalan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ada tuan-tuan jadi macam tu. Mati di rumah pelacuran. Mati baru sudah berzina. Mati dalam keadaan mabuk arak. Berapa ramai orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam, dia pergi rosyat mati dalam keadaan macam tu. Bayangkan macam mana menyesalnya dia di hari akhirat esok. Menyesal tak mana. Menyesal dia tu. Esok Allah bangkitkan dia di hari akhirat. Esok dia menyesal ni. Allah yang mengetahui macam mana sesalan dia. Tuan-tuan tengok gambaran yang ditunjuk kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Gambaran orang menyesal. Ambil batu hempah atas kepala sendiri. Pecah berkecah. Allah balikkan kepala dia jadi macam sedia kala. Ambil batu renyok lagi atas kepala, hancur berkecah. Allah bagi pulih balik kepala macam sedia kala, ambil batu hempah lagi, hancur berkecah. Pasal apa ni dia ni pergi buat kerja macam tu? Rupanya itu gambaran orang yang menyesal. Buat apa pun tak ada guna dah. Walau sampai ke peringkat pecah kepala, nak tunjuk kata menyesal atas perbuatan dulu, namun sesalan itu tidak membawa sebarang kebaikan kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda agama dia nak bagi kita kesedaran tentang benda ni. Tak usah duk bakhil nak buat ibadat dekat Tuhan, tak usah duk bakhil nak sembahyang sunat 2 rakaat ni tuan-tuan. Ringan, benda ringan jangan tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang perempuan nak bubuh kain kelumbung selai atas kepala berat ke? Nak bubuh tudung selai atas kepala, nak tutup aurat ni berat ke? Berapa ramai orang tak buat lah ni. Tuan-tuan, kita bimbang. Dia jadi trend balik lah ni. Tuan-tuan tengok trend. Hari tu sejurih hari tu ni. Nampak cantik dah. Sejurih hari tu ni. Sekitar 3-4 tahun lepas. Cantik. Nak cari satu orang perempuan yang tak pakai tudung. Susah dah. 3-4 tahun lepas. Lah dia duduk main balik tuan-tuan. Dia duduk main balik jenis buka jambui. Dia duduk main balik. 5 tahun. 7 tahun dulu. Kalau kenduri kahwin ni, nak cari orang bersanding, susah dah.
Mai 5 tahun lepas, 3 tahun lepas, susah dah nak cari orang kenduri kahwin buat bersanding ni. Susah dah. Pasal apa? Kita nampak masyarakat makin nak jadi cantik dah. Dah reti dah kata benda tu bukan ajaran Islam, pakat nak tinggal. Lah naik balik tuan-tuan. Lah naik balik. Orang bisnes buat pelamin lah boleh duit balik. Dulu 7 tahun dulu, 10 tahun dulu, kalau 15 tahun dulu, 20 tahun dulu. Kalau kenduri kahwin panggil Razal Fatih main menyanyi iya hati pentas. Dulu. Lepas tu main 5 tahun lepas, 7 tahun lepas, tak ada dah benda-benda ni. Orang tak panggil dah benda ni. Lah main balik. Lah majlis makan-makan orang besar-besar pun ada menyanyi. Buh satu penjuru dengan satu organ aja. Ada seorang duk menyanyi cerit-cerit duk main balik lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oh, kena tengok tuan-tuan. Benda ni kita kena tengok, kita kena ambil yang hebat. Maknanya orang hak nak mempromosikan balik amalan jahiliah ni, dia makin bersemangat lah ni. Ni, orang yang nak mempromosi balik benda-benda tak elok ni, lah ni makin duk main balik, duk kuat balik. Dan mendapat sambutan balik daripada masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan kitaran Islam ni. Kitaran Islam ni dia duk kitak macam tu. Dia mai zaman Nabi mula-mula jadi Nabi punya teruk masyarakat Arab Quraisy masa tu. Allahu Akbar. Pak tak kenal anak, jiran tak kenal jiran. Semua membujuk lalu melentang patah. Amalan zina, minum arak, berjudi dan sebagainya cukup teruk pada masa tu. Nabi SAW dengan berbekalkan kekuatan iman dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi boleh buang benda ni pelan-pelan buang benda ni. Akhirnya sampai satu peringkat tak ada benda-benda ni semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambung kerja tu, jaga elok-elok. Sayyidina Umar Al-Khattab sambung jaga elok-elok dan sebagainya. Habis zaman Khulafaur Rasyidin, apa jadi? Dia mula duk main balik. Dia duk main balik. Dia mai pula satu peringkat. Allah hantar mai seorang mujaddid. Satu orang yang nak reform balik agama kepada form asal dia. Elok balik masyarakat ni. Lepas pada elok balik, dia rosak balik. Dia ada kitaran dia. Kita jangan terpedaya dengan kitaran ini. Dia rumah balik lah ni. Kita pergi attend majlis jamuan besar-besar ni, dia ada dah benda-benda macam ni. Dia suruh kita baca doa. Habis kita baca doa, puak tu gencok menari iya. Oh, dia pun buat main-main balik tentang agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak nak dah. Benda lepas sudah. Itu adalah berpunca daripada kejahilan kita. Dan lah kita dah jadi masyarakat yang reti hak mana baik, mana tak baik, hak mana halal, hak mana haram, hak mana dosa, hak mana pahala. Kita tak mau dah tidur balik buat benda-benda hak tak elok macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kalau pakat-pakat jaga cantik. Kita ni kalau pakat-pakat jaga cantik. Kita jaga keluarga kita, kawan kita jaga keluarga dia, semua kita pakat-pakat jaga. Masing-masing rumah, masing-masing jaga. Jangan buat benda-benda tak elok macam ni. Kalau semua orang pakat jaga, elok balik. Tapi bila tak ada orang yang berasa nak jaga amalan Islam dalam rumah tangga dia, punah-ganah, likuk habis balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab pun jadi menyesal itu, jika ada dia orang baik, maka berkehendak banyak dapat balas baik di negeri akhirat. Yang menyesal ni pasal apa? Pasal di akhirat esok dia tengok orang hak baik-baik Allah bagi balasan baik. Dia rasa dia menyesal. Dia kata kawan tu bukan orang lain, duduk sebelah rumah aku dulu. Dia dapat balasan kebaikan. Pasal apa aku hari ni duduk kena bakang dalam api neraka. Menyesal. Padahal duduk sebelah rumah aku. Bila kenang balik masa di atas dunia, kawan tu tengok pukul 7 suku, keluar pergi masjid lah. Dia tak pergi mana, duduk ada rumah. Dia kenang balik, kawan tu ada anak 7 orang. 7 orang elok, hak perempuan pakai tudung, nampak adab sopan. Hak lelaki, semua tertib anak dia 7 orang. Anak kita jemuan, duduk ada dalam rumah. Bila dia duduk fikir balik, duduk kenang balik, berasa menyesal. Menyesal masa tu tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok saya dah sebut di 2-3 masjid lah. Tu Petani Jaya, anugerah Petani Jaya tahun ini. Satu orang penerokah Felda. Di Felda bersaut ke apa kan. Keluar muka depan seorang abang itu. 8 orang anak.
7 orang lulusan universiti. Hak seorang masih di sekolah menengah. Daripada hak lulusan universiti tu ada pergi sambung duk buat further study, sambung lagi sampai PhD, sampai apa, hak jadi doktor, duk buat doktor pakar apa, semua anak bagus-bagus. Seorang lagi anak nombor 8 duk ada di sekolah menengah, Aizuddin. Dia kata duk tunggu hak ni pula nak masuk universiti. Orang tanya dia apa rahsia. Penerokah Felda. Bukan orang kaya, bukan orang senang. Dia tengok gambar dia keluar dalam surat abang tu, gambar tu bersih, jernih muka. Orang susah, orang miskin, tapi muka tu bersih, jernih. Nampak muka tu cantik aja dengan janggut putih dia, dengan kepiah putih dia. Tengok kita rasa orang baik. Orang tanya dia apa rahsia dia, apa resipi kejayaan keluarga ni. Anak 8 orang, 7 dah ada universiti, keluar dah pergi sambung belajar dan sebagainya. Seorang dia sekolah. Apa rahsia kejayaan dia? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata tak ada apa, dia tak ada banyak rahsia. Cuma dia didik anak dia, dia asuh anak dia ikut cara agama. Dia kata, tu aja. Lain apa tak ada, yang tu saja. Dia kata, dia asuh anak ikut cara agama. Allah bagi kejayaan ini semua. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya macam ni kita kena ambil pengajaran. Orang macam ni mau panggil main masjid ni, suruh dia bagi ceramah. Dia tak pandai cakap pun tak apa, suruh dia bercakap. Kita nak ambil, nak tumpang keberkatan, keikhlasan dia tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia anugerah yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata berkehendak banyak dapat balas baik di negeri akhirat. Bila tengok orang lain duk dapat balasan baik, dia pun teringin nak balasan baik. Tetapi di mana boleh dapat? Kerana di dunia membanyakkan buat baik, maka jadi ia menyesal. Dan apabila dia orang jahat, maka pada masa ia melihat dosa besar dibalas akan dia dengan seksa yang amat pedih, maka menyesal ia akan tiada dirinya meninggalkan di dunia dengan berbuat jahat itu. Bila tengok bala azab Tuhan duk mai kat dia di hari akhirat esok, masa itulah masa dia paling menyesal. Sebab dia biar diri dia gelumang dosa sampai hari mati dia. Api neraka tuan-tuan tu saya ceritalah. Api neraka ni tak saya ceritalah. Tak ada manusia boleh tahan dengan api neraka. Tidak ada seorang manusia yang kuat boleh tahan dengan api neraka ni. Api neraka ni bila dia sambak manusia yang berdosa paling menyesal. Tidak ada manusia yang lebih menyesal daripada manusia yang kena bakar dengan api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita belajar ni kita tak boleh buat kecuali Allah bantu kita. Baru kita boleh buat. Allah nak bantu, Allah kata dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata lah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Kalau kita tak tunjuk kesungguhan, kita nak kepada Islam, Allah tak tolong kita. Tapi kalau kita tunjuk kesungguhan kita nak kepada Islam, Allah akan tunjuk jalan kebaikan, jalan kebenaran kepada kita. Tonton tengok balik awal-awal kita baca tadi, Mak Imam Bukhari, kesungguhan dia minta dekat Tuhan. Menangis 2 tahun. 2 tahun menangis. Minta supaya Allah bagi anak dia boleh melihat. Allah dengar doa dia, Allah dengar tangisan dia. Walaupun terpaksa minta selama 2 tahun, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi juga ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan dan kita boleh buat benda-benda yang kita belajar daripada hadis-hadis Nabi dan daripada ayat-ayat Quran ini, insya-Allah. Nah, lepas ini kita masuk bab majaa fil mukhatalati dunya biddin, iaitu bab yang menyatakan hadis yang menerangkan menipu daya dunia dengan agama. Alurah. Soalan dia kata disunatkan kata amin setelah imam selesai membaca Fatihah. Bagaimana cara mengucapkan amin tersebut? Adakah dipanjangkan a ataupun dipanjangkan min? Yang mana satu? Dia kata.
Yang ni dia balik kepada kaedah hukum tajwid lah. Tuan-tuan tanya orang yang mengajar tajwid. Satu alif. Satu alif panjang dia 2 harakat. 2 harakat maksud 2 gerakan jari. Min panjang dia 6 harakat. Jadi amin, 2 harakat, min 6 harakat. Cuma masalahnya ialah kita pergi masjid mana pun dia terbalik. Tu dia balun sampai 6, min tu dia tinggal 2. Ini dia bukan tajwid, dia apa ke dia panggil? Terkejut ke apa? Orang boleh dia kata terkejut. Balik kepada kaedah tajwid sebab ini bacaan dalam Quran. Satu alif 2 harakat. Min 6 harakat. Jadi min panjang gitu. Dan kadang kita mengaji ni sikit. Geng tak mengaji ramai. Jadi menang depa. Kita sebut pendek aja, min tu panjang, depa min. Menang depa. Kan? Satu, yang kedua, kita mengaji hak reti ni pun turun orang ramai lah. Lagi rosak. Baik, masalahnya ialah dia tak membatalkan semayang ke apa dah. Masalahnya ialah dalam hadis Nabi kata kalau sekiranya amin kita ni bersamaan dengan amin malaikat, kan Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan permintaan kita. Malaikat dia tak silap lagu kita. Malaikat akan sebut betul. 2 harakat, min 6 harakat, malaikat tentu betul punya. Tapi kita ni bila kita sebut salah, sudah tentulah kita sebut salah ni tidak akan bersamaan dengan amin malaikat. Tak dapatlah janji tadi ni. Jadi maksudnya apa? Akak perbetul lah. Akak perbetul. Dia ada banyak benda lah yang kadang-kadang jadi masalah dalam semayang ni. Di antaranya amalan kan. Bila sampai imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Ada juga orang celah masukkan tu. Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunkan dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Benda tu baik, bukan tak baik. Tapi bolehkah kata di situ? Itu masalah lain pula. Bolehkah kata di situ? Tidakkah kata-kata itu termasuk dalam kalam ajnabi, dalam kata-kata yang di luar daripada sembahyang? Baik, kita nak tahu kata-kata tu masuk dalam sembahyang ke tak ke, kita kena tengok dalam hadis. Ada tak ada satu hadis yang mengatakan Nabi kata Rabbighfirli wali walidayya ataupun Nabi suruh sahabat-sahabat kata? Tak ada. Bila tak ada dalam hadis, benda tu sudah jadi benda yang di luar sembahyang. Yang ada ni petua daripada tok-tok guru. Adalah setengah guru tu dia yang bagi petua ni. Dia kata pasal apa? Pasal ada satu hadis Nabi kata anak ni mesti selalu doa kepada dua ibu bapa. Kalau dalam masa 3 hari dia tak doa dekat ibu bapa dia, dia ni macam anak derhaka. So ada sesetengah guru ni dia bagi petua. Dia kata untuk nak elak kita ni daripada dianggap sebagai anak derhaka, masa tu kita mau doa Rabbighfirli wali walidayya, minta Tuhan ampun dosa dua ibu bapa kita, lepas tu diamin oleh semua satu masjid. Dia kata itu pendapat yang tidak berasaskan nas daripada hadis Nabi. Jadi dibimbangi. Itu ceritanya, dibimbangi. Kalau sekiranya perkataan Rabbighfirli wali walidayya itu dianggap sebagai perkataan luar daripada sembahyang, dibimbangi, dia menyebabkan batal sembahyang. Jadi kalau nak jadi macam tu, baik tak saya kata, lepas sembahyang tak lagi kita nak doa apa pun kita doa. Tak usah hidup berbubuh dalam sembahyang tu. Sebab sembahyang ni adalah perbuatan dan perkataan yang tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sembahyang. Maka dia mesti perkataan dan perbuatan yang tertentu. Yang tertentu maksudnya apa? Yang tentu Nabi buat. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu semua sembahyang macam aku sembahyang. Itu satu. Yang kedua yang surah At-Tin tu lah.
Kan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ada hadis. Ada hadis yang Nabi kata, apabila kamu dengar orang baca surah At-Tin, hendaklah kamu kata, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tapi kata tu yang pastinya ialah kata kalau kita duduk di luar sembahyang. Kalau kita duduk dalam sembahyang, adakah kita nak kena kata juga? Itu tidak ada nas yang menyokong perbuatan itu. Jadi apa kata kalau perbuatan itu dia anggap sebagai menambah bacaan dalam sembahyang ataupun kalam ajnabi yang disebut di dalam sembahyang, dia boleh membatalkan sembahyang. Jadi benda-benda yang macam ni tuan-tuan, kita terusah duk gambling lah. Terusah gamble. Takut kok saat ni dia jadi punca kepada batal ibadat sembahyang kita sayang. Jadi benda tu kita buat di luar sembahyang. Kan? Kita nak rabbighfirli wali walidayya kah, kita nak kata bala wa ana ala zalika minasyahidin kah, syarat kita duduk di luar sembahyang. Itu lebih selamat. Kan? Tuan-tuan akan ada lah, tuan-tuan pergi tanya beberapa guru lain, dia akan jawab keras balik. Dia kata, boleh kata, siapa kata tak boleh kata? Tak apalah. Gitu. Jadi tuan-tuan pilihlah. So, saya cuma memberi satu pandangan supaya kita tidak buat satu benda yang memungkinkan berlaku batal sembahyang. Begitu. Kan? Dengan kerana nak buat kita ingat kata sunat, tiba-tiba dia pergi jadi rosak ibadat. Kita takut yang tu. Jadi gitu ceritanya. Amin tadi panjang dia 2 harakat, min 6 harakat. Bolehkah Ustaz jelaskan tentang akikah? Bolehkah dibuat seekor kambing bagi anak laki-laki? Adakah kambing mesti berumur 2 tahun ke atas? Apakah sebaik-baiknya yang perlu dilakukan ketika mengadakan akikah tersebut? Akikah ni sunnah Nabi. Itu nombor 1. Akikah ni adalah sunnah Nabi. Nabi buat akikah pada cucu dia. Tuan-tuan tak, Sayyidina Ali menantu Nabi. Dia miskin. Sayyidina Ali ni satu orang yang sangat miskin. Jadi anak Sayyidina Ali, seorang nama Hasan, seorang nama Husain. Dua-dua pun Nabi yang buat akikah. Bukan Sayyidina Ali buat, Nabi buat. Sebagai tuan, Nabi tengok menantu dia mungkin tak berkemampuan untuk nak buat, maka Nabi sebagai tuan, Nabi buat. Maka Nabi buat akikah untuk cucu dia yang laki-laki ni seekor kambing. Dalam hadis pula Nabi kata, lizakari bagi anak laki-laki syatani, 2 ekor kambing. Kan? Tapi dari segi amalannya Nabi buat sekor untuk cucu laki-laki. Maka ulama mengambil kesimpulan hukum daripada hadis ini. Sunat bagi anak laki-laki 2 ekor kambing bagi waris yang mampu. Bagi waris yang tidak mampu, memadai dengan seekor kambing. Jangan tak buat. Walaupun benda ni sunat, tapi dia sunat yang sangat dituntut. Jangan tak buat. Cuba sedaya upaya untuk buat. Dan akikah sebaik-baiknya dikerjakan berdasarkan hadis Nabi, dikerjakan pada hari yang ke-7 kelahiran budak ni. Pada hari itu buat akikah dan pada hari itu buat cukur rambut. Cukur rambut pula dalam Islam ni dia suruh cukur bagi licin habis semua, kemudian timbang rambut tu. Berapa berat rambut yang dicukur tadi ni, timbang berapa berat dia. Katalah berat dia 5 gram. Pergi kedai mah tanya 5 gram mah berapa harga? Kalau dia kata 5 gram mah harga dia RM70. Kita buat peluang RM70 sedekah kepada orang miskin. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda macam ni tuan-tuan, buat dengan tujuan apa? Satu, kita ikut sunnah. Ibadat memang dapat pahala. Yang kedua, kita memulakan hidup anak kita, cucu kita ni, kita memulakan hidup dia dalam keadaan beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, siapa tak mau anak jadi orang baik lah? Siapa tak mau? Kita kalau boleh, kita mau anak kita berjaya dunia, berjaya akhirat. Kalau boleh, kita mau yang tu. Atas dunia excellent, jadi doktor pakar. Lepas tu pula,
cukup kuat beribadat pada Tuhan. Kita mahu macam tu. Tapi kalau tak boleh, anak kita lemah sikit dalam pelajaran tapi akhlak dia baik, cukuplah. Kita boleh syukur pada Allah. Kita tak mahu anak kita ni out dua-dua sekali. Atas dunia pun semua orang sumpah kata jahat, akhirat tak kena sikap semayang. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu zuriat yang macam tu. Jadi kita nak kepada zuriat, kepada keturunan yang baik-baik, kita mulakan hidup mereka ni dengan benda yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami, Tuhan kata, dia sungguh-sungguh nak praktikkan Islam, lanahdiyannakum subulana, kami tentu akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Kita tunjuk kesungguhan, tuan-tuan. Tunjuk kesungguhan, insya-Allah Tuhan bagi kebaikan dekat kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.